Okey, Wahabi dia ada dua tau. Satu orang Ibadiyah, satu aliran pemikiran dia panggil Ibadiyah. Ibadiyah ni adalah satu fahaman yang terpecah daripada kalangan Khawarij. Dan mereka ni dalam ramai-ramai itu ada seorang pemikir dalam aliran Ibadiyah itu, namanya Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Ibadi. Jadi dia ni telah membawa satu gerakan dalam kalangan Ibadi yang berbeza daripada kalangan Ibadi yang lain. Makanya gerakan dia itu juga dipanggil sebagai Wahabi. Yang ni berlaku pada tahun dalam 800 lebih lah tahun. 832 kalau tak silap itu tarikh kematian bagi Abdul Wahab Rustum tadi. Kemudian pada tahun 1115 lahir pula satu lagi orang nama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dia ni masih lagi dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya bila dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dia membawa pemikiran yang berbeza daripada kebiasaan, maka di situ tu berlaku lagi satu tuhan kepada kalangan itu dipanggil sebagai Wahabi. Bermaksud kalau kita bincang dari sudut sejarah apa yang disebut sebagai Wahabi, kita kena ingat bila sebut Wahabi ni dia bukan merujuk pada Muhammad bin Abdul Wahab je. Rupanya ada satu lagi yang dipanggil sebagai Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Jadi itu yang dikatakan sebagai label atas nama Wahabi. Cuma yang kita nak bincang ini bukan Wahabi Ibadi tu. Kita nak bincang Ibadi yang Wahabi daripada sudut Muhammad bin Abdul Wahab. Yes. Nombor satu yang kita kena perjelas, sebenarnya permulaan perbincangan ni adalah melibatkan kepada satu aliran namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nombor satu yang kita kena jelas. Apa itu yang dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Sebenarnya polemik Ahlussunnah wal Jamaah ni timbul ni adalah terkemudian sangat. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah ni dia lahir selepas lahirnya aliran-aliran yang lain. Seperti itu aliran Syiah, aliran Khawarij, aliran Mu'tazilah. Jadi bila lepas aliran tu datang, makanya berlaku perdebatan, maka di situlah lahir pula satu lagi fahaman aliran dipanggil sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kenapa Ahlussunnah wal Jamaah ni boleh wujud? Istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Timbulnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah bermula daripada apabila cerita-cerita dakwaan kononnya Nabi Muhammad SAW ni mengatakan satu perkataan. Apakah benar datang daripada Nabi ataupun tidak? Dan Imam Muslim ada riwayatkan hadis, ada satu cerita yang menceritakan itu adalah seorang tabi'in namanya Ibn Sirin. Dia bagi tahu, dia kata awal dulu orang tak ambil tahu pasal sanad pencerita. Tapi bila idza waqa'at al-fitnatu, apabila fitnah tu dah tersebar banyak, maka di situ orang mula mempertikaikan sebenarnya yang kau dah ungkap Nabi Muhammad kata betul ke Nabi cakap? Betul ke Nabi cakap? Ataupun sebenarnya Nabi tak cakap, kau je kata Nabi cakap padahal Nabi tak cakap pun. Kan? Jadi di situ tu keluarlah satu terma yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Sirin, iaitu dia kata sekiranya yang bercakap itu adalah ahli sunnah, maka kamu ambil perkataan dia. Kalau sekiranya yang bercakap itu adalah ahli bid'ah, maka kamu kena buang perkataan dia. Maka di situlah bermula penggunaan kalimah ahli as-sunnah. Faham tak? Lepas tu dia bagi tambah pula satu lagi kalimah, dia panggil al-jamaah. Al-jamaah ni macam mana boleh timbul? Al-jamaah ni merujuk pada sahabat. Sebab Nabi Muhammad dia kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah para sahabat aku. Khulafa ar-rasyidin lah, 4 khalifah tu kan. Jadi di situ tu yang dikatakan lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah bermaksud apabila perdebatan mereka tentang Syiah, tentang Mu'tazilah, tentang aliran-aliran Khawarij dan sebagainya, mereka ni nak tengok rujukan mereka ni kat mana, sumber mereka kat mana. Macam contoh Syiah. Syiah ni dia rujuk hadis mesti Ahlul Bait. Dan dia tolak beberapa riwayat datang daripada sahabat-sahabat Nabi. Kan hanya sahabat-sahabat Nabi tertentu je dia terima, sahabat Nabi yang lain banyak dia tolak. Contoh macam Abu Hurairah itu memang ditolak mutlak lah. Umar, Abu Bakar dia tolak. Utsman bin Affan. Cuma ada sebilangan kecil sahabat-sahabat Nabi yang orang pakai yang nampak pro kepada dia orang. Macam contoh Salman Al-Farisi kan. Itu Syiah. Ada pun satu lagi yang Khawarij. Khawarij ni dia kafirkan semua. Sina Ali pun kafir, orang tu kafir, orang ni kafir. Yang aliran dia kata Islam. Yang daripada dia semua kafir Itu yang panggilkan sebagai kalangan Khawarij. Ada pula satu lagi Mu'tazilah. Dia meletakkan akal dengan wahyu tu. Kadang-kadang kita kena pakai akal berbanding wahyu. Ini aliran. Jadi timbul masalah. Sebenarnya bila kita bincang macam mana sumber rujukan kita, kita bagi tahu sumber rujukan kita adalah Al-Quran, hadis. Hadis tu pula mesti ada tukang cerita. Siapa yang bercerita? Sahabat Nabi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ni datang, ni kita nak merujuk kepada aliran Nabi, aliran sahabat Nabi. Itu dipanggil sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma problem je Ahlussunnah wal Jamaah ni dia berpecah.
Okey. Pecah tu sebab apa? Sebab perdebatan mereka dengan Mu'tazilah. Dia ada satu, Mu'tazilah ni debat dia adalah tentang Quran ni makhluk ke tidak. Contoh lah kan. Itu debat dia lah. Cerita perdebatan tentang makhluk atau tidak Quran ni, itu kita mungkin bincang waktu lain lah sebab perdebatan tu terlalu panjang. Baik. Tapi nak ceritanya, ada satu ulama yang pergi lawan Mu'tazilah dalam isu itu. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni yang pengasas mazhab Hanbali. Tapi dalam masa sama, dia ni sebenarnya tokoh hebat dalam ilmu akidah. Okey, dia pergi debat. Bila dia debat, perdebatan dia terlalu literal. Dia terlalu literalis. Dia kata qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Dia tak ada logik kat situ. Tiba-tiba ada seorang ulama yang duduk dalam fahaman Mu'tazilah, namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dikatakan sebagai itulah pemula bagi aliran Asy'ariyah kan. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari ni, dia ni asal dari Mu'tazilah. Dia belajar dengan bapa tiri dia sendiri, nama Al-Jubai. Jadi Al-Jubai ni bapa tiri dia dah seorang ulama Mu'tazilah. Pada masa tu ulama Mu'tazilah hebat lah. Dia belajar dan mengikut ceritanya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dah alim dalam bidang Mu'tazilah. Tiba-tiba dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Dalam konon ceritanya, dia bermimpi yang mengatakan bahawasanya dia kena keluar daripada Mu'tazilah, dia kena pergi pada Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, konon cerita dia pun keluar daripada Mu'tazilah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pegang aliran Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi pendekatan dia dengan pendekatan Ahmad bin Hanbal berbeza. Ini kira zaman dah berbeza. Jadi pendekatan yang dikatakan Ahmad bin Hanbal, yang kalangan yang mengikut cara dipanggil sebagai Hanabilah, istilah dia Hanabilah, merujuk pada Ahmad bin Hanbal kan. Jadi pendekatan Hanabilah ni dia qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Tapi bila mari Abu Hasan Asy'ari, dia tak, bukan macam tu, dia pakai logik situ. Dia pakai logik. Sebab tu yang datang sifat 13 yang ditambah oleh ulama lain, nama Imam Abul Mansur Al-Maturidi dengan 7 jadi sifat 20. Sebenarnya Asy'ariyah ni bukan sifat 20. Asy'ariyah ni sifat 13. Yang pergi tambah lagi 7 jadi 20 tu adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia panggil aliran Maturidiyah. Okey, jadi bila ada dua kalangan, satu dipanggil sebagai Hanabilah, satu lagi Asy'ariyah. Jadi timbul di situ istilah salaf dan khalaf. Sebab salaf ni golongan terawal, khalaf ni golongan terkemudian. Jadi yang Hanabilah tu dia panggil salaf. Faham? Lepas tu yang Asy'ariyah tu dia panggil sebagai khalaf. Khalaf ni golongan terkemudian. Jadi asal ni dia orang berdebat dengan Mu'tazilah. Tiba-tiba dia orang bergaduh pula dua tu. Siapa yang lebih ahli sunnah? Faham? Hebat. Siapa lebih ahli sunnah di antara dua ni? Penggunaan Asy'ariyah ke penggunaan Hanabilah? Okey. Jadi yang Hanabilah ni pula, gerakan dia ni ada tokoh yang pergi bawa kemudian ni, lepas daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Namanya Imam Ibn Taymiyah. Okey. Itu datang Imam Taymiyah ni. Ibn Taymiyah ni dia pergi ungkap satu istilah manhaj salafi. Dia mengungkapkan kalimah manhaj as-salafi. Jadi bila dia buat ingkap manhaj salafi, jadi ada pengikut-pengikut atas aliran Ibn Taymiyah tadi yang dinamakan sebagai manhaj salafi. Yang pemula ungkap tu adalah Imam Ibn Taymiyah. Adalah anak murid dia macam Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, macam-macam nama tu kan, tokoh-tokoh. Alright. Cuma bila dia bawa cara pemikiran dia, ada pula yang satu gerakan yang dimulakan dengan seorang nama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Kononnya mengikut metodologi Imam Ibn Taymiyah, dan dia ni menggunakan gerakan yang sampai melibatkan pada politik. Maka di situlah bermulanya apa yang dilabel sebagai Wahabi. Itu sejarah dia kan. Oh, panjang saya rasa. Sejarah dia panjang. Menarik. Cek jalan cerita tu kan. Cuma kita kena ingat, terminologi Wahabi ni bukan mereka mendakwa mereka sebagai Wahabi. Yes. Terminologi Wahabi ni adalah satu tuduhan daripada musuh mereka terhadap mereka. Faham tak? Orang tak suka dia, orang kau dia Wahabi. Faham tak? Bukan dia orang kata kami ni Wahabi, dia tak pernah mengaku dia Wahabi. Tapi orang menuduh dia sebagai Wahabi. Macam contoh orang pernah istilahkan sebagai Wahdatul Wujud. Kesatuan kewujudan. Yang dilabelkan kepada pembina pemikiran itu adalah Imam Ibn Arabi, satu aliran sufi kan. Sebenarnya terminologi Wahdatul Wujud ni Ibn Arabi tak pernah sebut. Tapi yang pergi ungkap istilah itu diletak kepada Ibn Arabi ni adalah Ibn Taymiyah. Sebenarnya Taymiyah tak setuju dengan Ibn Arabi punya perdebatan. Maka dia kata cara berfikir ni namanya lah Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud berarti dia debatlah atas istilah yang dibuat oleh orang yang tak setuju dengan dia. Supaya juga terminologi Wahabi. Terma tu bukan datang daripada mereka kata kami ni Wahabi, tak pernah mengaku Wahabi pun. Tapi habis-habis orang kata kami ni Hanabilah, Hanbali. Lepas tu kami ni ikut aliran Ibn Taymiyah. Kami tak belajar sifat 20, tak belajar sifat 13. Yang kami ambil sifat 3. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Dan siapa yang pemula bagi konsep 3 ni? Ibn Taymiyah. Faham tak? Itu yang cuma kita kena ingat Ibn Taymiyah dengan Muhammad Wahhab ni sebenarnya berbeza. Kita kena ingat sebenarnya Muhammad bin Al-Ham ni kau orang alim.
Dia bukan orang alim. Dia ni seorang penggerak kepada satu pemikiran, tapi nak kata dia alim tu tak. Dia bukan orang alim. Ilmu yang banyak tu macam Ibn Taimiyah. Tak ada. Dia bukan mujtahid. Yang betul-betul mujtahid ni macam Ibn Taimiyah. Dan mengaku dia sebagai mujtahid ni bukan calon-calon orang. Antara ulama yang mengaku dia sebagai mujtahid adalah ulama Asy'ariyah sendiri. Antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia mengaku dia sebagai mujtahid, tapi dia kata dalam aku mengakui dia mujtahid, tapi aku berbeza pandangan dengan dia. Faham kan? Yang tu yang dikatakan sebagai istilah pemula bagi istilah Wahabi tu kan. Itu permulaan. Wallahu a'lam. Menarik kepasan dari mana datangnya